Jaminan Perdana Menteri kepada semua mahasiswa IPT. Selamat malam dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Tengah Malam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 hanya perlu dipinda pada perkara-perkara tertentu berbanding memansuhkannya. Beliau berkata akta tersebut perlu untuk menjaga dan mengawal institusi pengajian tinggi IPT dan peraturannya wajar dipatuhi serta dijadikan panduan. Semalam Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin menyatakan akan membentangkan pindaan rang undang-undang RUU akta tersebut hujung tahun ini. Pindaan tersebut masih dalam proses draft dan hanya membabitkan Seksyen 15 dan 16. Baik, ini pula berita gembira buat mahasiswa institusi pengajian tinggi IPT. Perdana Menteri memberi jaminan bantuan e-dompet 2023 kepada semua mahasiswa IPT akan diperluas oleh kerajaan. Saya akan putuskan supaya e-wallet itu boleh dimanfaatkan oleh semua mahasiswa. Beliau berkata demikian bagi mengulas pertanyaan berhubung bantuan mahasiswa yang hanya membabitkan mereka yang berusia 18 tahun hingga 20 tahun sahaja. Mengenai akses internet di universiti, Perdana Menteri berkata perkara itu antara rancangan segera yang akan dilakukan kerajaan. Dan, oleh kerana ia melibatkan universiti, nanti saya bersama dengan Saudara Menteri Khalid, kita akan adakan beberapa rancangan segera supaya akses internet ini mesti dipenuhi di semua kampus negara kita. I will do that. Okay. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam bagi program dialog bersama Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memaklumkan perbincangan bersama syarikat penerbangan akan dilakukan bagi menyediakan inisiatif tambang kapal terbang lebih murah termasuk ke Sabah dan Sarawak kepada pelajar. Untuk students ni make sense lah. Mungkin kita kena runding dengan syarikat penerbangan. Kalau ada rekod umpamanya, dia ada sertifikat student, mungkin setahun sekali ke, maka dia berikan, boleh nanti saya bincang dengan Menteri Pengangkutan Anthony itu. Penentuan tarikh sebenar perayaan Aidilfitri adalah di bawah bidang kuasa pihak penyimpan mohon besar Raja-Raja. Justru umat Islam negara ini dinasihatkan supaya menunggu pengumuman tarikh perayaan itu oleh pihak berautoriti menentukannya. Seperti mana yang sebut kuasa itu di bawah penyimpan mohon besar itu. So jadi saya rasa kita kena tunggulah. Dan ini kita akan bincangkan di peringkat Jabatan Fatwa apa dan sebagainya. Cuma saya dah seboleh-bolehnya kita nak mengelakkan apa yang berlaku pada tahun lepas tu tidak berulang supaya tidak terkejut. Yang tu yang hasrat kita semualah. Saya tak mau preempt dan kita serahkan kepada kuasa inilah penyimpan mohon besar untuk menentukan. Semalam, ahli astronomi UAE menjangkakan tarikh Aidilfitri pada tahun ini jatuh pada 21 April. Permohonan pengambilan guru menerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran SPP mula dibuka hari ini sehingga 21 April. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata permohonan boleh dibuat terutama melibatkan 4 subjek kritikal. Subjek tersebut melibatkan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam dan reka bentuk dan teknologi. Semua yang berminat menjadi guru, atau guru sementara pun boleh, atau graduan-graduan yang dari universiti awam boleh memohon dalam melalui website MySPP itu untuk memohon menjadi guru. Kita harap dengan pengambilan ini boleh mengurangkan kekurangan guru di seluruh negara, terutama daripada mata pelajaran tadi.
Jelas beliau individu yang pernah memohon sebelum ini tetapi tidak berjaya digalakkan untuk kemukakan semula permohonan. Usul mengenai pengeluaran bersasar KWSP akan dibahaskan di Dewan Negara Isnin ini. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan beliau akan mendengar pandangan ahli Dewan Negara sebelum menjawabnya melalui sesi penggulungan. Lebih pada sejam, saya akan mendengar pandangan-pandangan senator atas dua perkara. Perkara pertama ialah mengenai apa yang mereka sebut sebagai kumpulan pengeluaran bersasar. Yang kedua ialah mengenai jaminan pinjaman, meminjam bank dijamin dengan wang KWSP. Ya, jadi atas dua tajuk itu mereka akan berbahas dan saya akan menjawab. Dalam pada itu, tinjauan di cawangan KWSP Jalan Raja Laut mendapati 500 hingga 1,000 pencarum hadir secara berperingkat bagi urusan permohonan fasiliti sokongan akaun 2 FSA 2 yang dibuka bermula hari ini. Menurut Ketua Cawangannya, Muhammad Yazid Judi, pihaknya telah membuat persiapan bagi memastikan proses semakan awal permohonan berjalan lancar. Mengambil pendekatan apa sebenarnya yang mereka nak. Jika mereka perlukan kemaskinan nombor telefon saja, kita ada SST ni, mesin yang kat luar ni untuk mereka boleh kemaskinan terus. Kami menjangkakan akan ramai juga, tetapi tidaklah seramai seperti 4 pengeluaran terdahulu. Sebab waktu itu diperkenalkan pengeluaran tu dia bayar terus kepada akaun mereka. Permohonan FSA 2 bagi pencarum KWSP berumur 40 tahun ke atas dibuka selama setahun tertakluk kepada kesediaan bank yang mengambil bahagian. Surat bantahan susulan tindakan kejam tentera rejim Israel terhadap rakyat Palestin baru-baru ini bakal dihantar kepada Kementerian Luar pada Isnin. Perkara tersebut disuarakan oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh. Jelas beliau, Malaysia kekal dengan pendirian tidak mengiktiraf kewujudan Israel sebagai sebuah negara. Dan juga menggesa seluruh negara-negara Islam bersatu padu dan juga menentang keganasan dan juga kezaliman yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan oleh rejim Zionis kepada saudara kita di Palestin ini. Sudahlah, cukuplah. Tak habis-habis rejim Zionis ini menyakiti saudara kita di Palestin ini. Maka ini isyarat yang jelas, mereka ini perlulah dihalang dengan sesegera mungkin. Kerana apa? Kalau tidak dihalang, makin menjadi-jadi dan kita rakyat Malaysia tidak akan berdiam diri untuk melihat sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita dizalimi. Beliau berkata demikian selepas himpunan Solidariti Pemuda UMNO bersama Palestin di perkarangan Masjid Kampung Baru hari ini. Pada himpunan itu, bendera Israel turut dibakar sebagai simbolik menentang kekejaman Zionis Israel. Cadangan saya, ada 130,000 orang miskin tegak, hardcore poor dalam negara kita. Saya katakan pada tahun ini kita mesti noktahkan kemiskinan tegak dalam negara ini. Gunakan agama dan mengatakan tidak ada dalam Islam program menoktahkan kemiskinan sebab Islam menggalakkan bayar zakat. Tak betul. Sebab itu saya bagi contoh Khalifah Umar Abdul Aziz. Ya. Jadi apa-apa mereka kata saya tak peduli. Arahan saya dan jemaah menteri putuskan tahun ini dengan cara apapun seluruh kementerian jentera kerajaan mesti mengambil langkah termasuk GLC, GLIC bantu menoktahkan kemiskinan tegar di Malaysia ini. Baik, ini pula perkembangan projek Bakur Rahmah. Pelaksanaan kini menghampiri sasaran setelah mencapai pengedaran 95% kepada golongan miskin tegar seperti disasar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata ia hasil kejayaan kerjasama strategik dengan pihak industri.
Dan suka saya menyatakan di sini bahawa setakat petang ini KPDN dengan rakan strategik kita telah berjaya mengedarkan hampir 34,000 bakul rahmah sejak ianya dilancarkan. Ini telah dapat mencapai hampir 95% daripada jumlah yang menjadi sasaran KPDN, kerana KPDN telah mensasarkan 37,000 bakul dapat disampaikan kepada setiap isi rumah. Bekalan minyak masak bersubsidi dalam negara setakat ini masih mencukupi. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Fuzia Saleh. Jelas beliau, sebanyak 60 juta paket minyak masak dikeluarkan dalam tempoh sebulan dan ia hanya tidak mencukupi apabila berlaku ketirisan dalam kalangan pembekal minyak masak. Dan saya nak maklumkan sepanjang bulan puasa kita buat ops pantau. Saya tak dapat data terkini, tetapi 2-3 hari lepas dalam 30,000 premis kita dah buat ops pantau sepanjang bulan Ramadan. Ya, jadi memang sentiasa kita memastikan bahawa tidak berlakulah semua perkara yang kita tak ingini itu, seperti ketirisan, ya, penyelewengan, pencatutan dan sebagainya. Itu semua kita Di Pulau Pinang, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan merasmikan perasmian Kompleks Darul Hanan di Kepala Batas. Keberangkatan tiba baginda diiringi isteri Yang di-Pertua Negeri Tuh Puan Khatijah Muhammad Noor dan isteri Ketua Menteri Pulau Pinang Tan Lian Kee. Semasa bertitah, baginda berkongsi pengalaman belajar di Singapura serta perkongsian pandangan bersama Permaisuri Sylvia dari Sweden mengenai penyakit demensia dalam kalangan warga emas. Baginda meluangkan masa kira-kira sejam beramah mesra bersama-sama penghuni Darul Hanan. Kompleks Darul Hanan adalah pusat jagaan warga emas Muslim dari kalangan asnaf serta tidak mempunyai waris. Ia dibina pada tahun 2010 dengan kos sebanyak 13 juta ringgit di tanah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Susulan dakwaan wujud aktiviti jual beli organ di negara ini, Kementerian Kesihatan mengambil serius terhadap isu tersebut kerana ia bercanggah dengan etika perubatan selain perlu disiasat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Isham Abdullah, perkhidmatan penderaan organ dan transplantasi melibatkan penderma hidup ataupun selepas kematian kadaverik adalah tertakluk kepada Akta Tisu Manusia 1974 yang mengawal selia aktiviti pengambilan organ. Menurutnya, kementerian telah menubuhkan jawatan kuasa transplantasi bagi memperketat lagi tadbir urus perkhidmatan transplantasi di negara ini. Pembentukan tadbir urus perkhidmatan yang kemas sangat penting bagi melindungi hak bakal penderma dan memastikan pendermaan organ tidak melibatkan sebarang paksaan ataupun mempunyai unsur perdagangan. Sebarang pertanyaan mengenai pendermaan organ dan transplantasi boleh hubungi maklumat tertera. 11 kluster COVID-19 melibatkan institusi pendidikan masih dalam keadaan terkawal. Menurut Menteri Pendidikan Faliana Siddiq, pihaknya memantau rapat perkara tersebut bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kita memang pantau rapat dengan pihak KKM dan juga bahagian sekolah, ya, Cikgu Azman. Ya. Dan juga kita sudah pun menyediakan beberapa pelan intervensi sekiranya berlaku apa-apa kes termasuk bilik isolasi dan juga memperingatkan kepada guru-guru dan murid-murid tentang peningkatan wabak COVID ini. KKM sebelum ini memaklumkan sebanyak 11 kluster pendidikan dilaporkan bagi Minggu Epidemiologi ke-13 2023 dari 26 Mac hingga 1 April. Ia berikutan pembukaan semula sesi persekolahan pada pertengahan Mac lepas serta pergerakan masyarakat yang banyak ketika musim cuti sekolah.
Pelaburan menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI China tidak harus dilihat sebagai perangkap hutang kepada Malaysia. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, pembiayaan melibatkan projek berskala besar itu perlu dilihat sebagai kerjasama strategik dua negara. Beliau berkata rangkaian rel Pantai Timur ECRL, Taman Perindustrian Malaysia China Kuantan MCKIP dan Terminal Laut Dalam Pelabuhan Kuantan antara projek yang menerima pelaburan besar. Ini merupakan satu pilihan kerajaan-kerajaan, mana-mana satu kerajaan. Jadi apabila kita tandatangani sesuatu perjanjian itu komitmen yang kita kena ambil tanggungjawab lah. Jadi sudah tentu apabila kita mahu laksanakan sesuatu projek, dia sudah tentu ada kelebihan dia. Jadi dia tak boleh dilihat bahawa ini seolah-olah satu trap untuk kita hutang kepada mana-mana pihak ataupun negara China. Beliau berkata kepada pemberita selepas majlis sambutan ulang tahun MCKIP ke-10 di Kuantan, Pahang. Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP mengekalkan sasaran untuk mencapai saiz dana kasar berjumlah 200 bilion ringgit menjelang tahun 2025 di sebalik jangkaan iklim ekonomi mencabar. Ketua Pegawai Pelaburannya Hazman Hilmi Salahuddin berkata saiz dana kasar yang dicatatkan setakat ini melebihi 175 bilion ringgit. KWAP lebih optimis terhadap perkembangan ekonomi bagi separuh kedua tahun ini dan berharap sentimen pasaran akan bertambah baik. Pada masa depan, KWAP berhasrat mempelbagaikan portfolio pelaburannya termasuk meningkatkan pelaburan di luar negara untuk jaminan pulangan lebih mampan. Indeks harga seunit simen meningkat 1.1% pada Mac 2023 berbanding Februari lalu. Peningkatan itu bagaimanapun lebih perlahan berbanding 2 bulan sebelum ini. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin memaklumkan peningkatan kos pengeluaran yang masih berterusan menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Ia meliputi peningkatan harga bahan mentah seperti batu kapur, arang batu, tenaga dan kos penghantaran. Selain itu, indeks harga seunit besi turut mencatatkan peningkatan yang lebih kecil iaitu 0.9% berbanding Februari 2023. Peningkatan indeks harga besi adalah seiring dengan trend peningkatan harga biji besi dan besi utama di peringkat global. Persatuan Automotif Malaysia MAA melantik Muhammad Samsur Muhammad Zain sebagai Presiden baru bagi penggal 2023-2024. Ini susulan pemergian Allahyarham Dato' Aisyah Ahmad pada Februari lalu. Melalui kenyataan, MAA memaklumkan persatuan memilih UMW Toyota Motor Sdn Bhd sebagai Presiden MAA. Sementara itu, Sime Darby Hyundai Sdn Bhd diwakili oleh Loh Yuan Long yang turut dilantik sebagai Naib Presiden dan Daihatsu Malaysia Sdn Bhd diwakili oleh Arman Mahdi dilantik semula sebagai Setiausaha dan Bendahari Kehormat. Dalam pada itu, Muhammad Samsur menyatakan pasukannya akan meneruskan usaha Allahyarham Dato' Aisyah. Antaranya mewujudkan hubungan kerja mantap bersama pihak berkepentingan utama seperti kementerian-kementerian dan agensi berkaitan selain media. Industri aeronautik terus dipacu bagi mencungkil potensi dan bakat kemahiran tinggi dalam kalangan graduan tempatan. Ia seiring sasaran mewujudkan lebih 30,000 peluang pekerjaan dan menjadikan Malaysia hub industri aeroangkasa rantau Asia Tenggara menjelang tahun 2025. Kita harapkan dengan adanya kolaborasi ini akan bukan hanya untuk pembangunan aerospace saja tetapi juga dari segi perkembangan talent kepada pelajar-pelajar kita lah dalam industri aerospace. Majlis memeterai memorandum persefahaman berlangsung antara kumpulan industri, kerajaan bagi teknologi tinggi Malaysia, TUSAS Malaysia, Akademi TUSAS bersama 10 universiti di bawah Konsortium Universiti Malaysia CMU.
Dalam pada itu, Duta Besar Turki di Malaysia, Emir Salim Yüksel, menyifatkan kerjasama itu membuka peluang lebih besar. Finally, we came to this day by having a paper framing the future collaboration and cooperation between universities and the defense industry, and of course, it means that a unique step forward between two countries for further technology collaboration in the future. Seorang remaja maut dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan di Rembau pagi tadi. Mangsa menaiki Toyota Vios yang dipandu oleh bapanya. Kejadian berlaku apabila kenderaan mereka dilanggar sebuah kereta dari belakang. Situasi itu menyebabkan bapa mangsa kemudian keluar dari kenderaan dan meminta mangsa menyalakan lampu amaran. Bagaimanapun, sebuah lagi kereta yang datang dari arah belakang tiba-tiba hilang kawalan dan merompoh Toyota Vios itu, mengakibatkan mangsa meninggal di lokasi kejadian. Saksikan saya, Aidil Hilda di H-Click 8 dan 9 April ini. Baik, kita ke segmen sukan. Seramai 15 atlet telah disenaraikan dalam program Road to Gold RTG yang dilaksanakan bagi memburu pingat emas sulung negara dalam Sukan Olimpik 2024 di Paris, Perancis. Sukan badminton mendominasi seranai atlet apabila 11 daripada senarai keseluruhan melibatkan sukan tersebut. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hanayo, jawatankuasa RTG mengutamakan 2 kriteria ketika menyenarai 15 atlet tersebut, iaitu pemenang pingat tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan tersenarai dalam kedudukan 10 terbaik dunia. Kita akan pilih kriteria 1 dan 2 untuk sekarang. Tetapi kalau ada atlet dalam kumpulan podium kita yang tiba-tiba menunjukkan prestasi sangat-sangat baik, okey, yang itu jawatankuasa akan pertimbangkan case by case. Kita akan putuskan. Senarai ini dijangka akan berubah apabila kejohanan kelayakan ke Paris bermula dan tertakluk kepada persetujuan jawatankuasa Road to Gold serta review dan pemantauan berkala. Antara atlet badminton yang tersenarai adalah pemenang pingat gangsa bergu lelaki Sukan Olimpik Tokyo 2020, Aaron Chia, So Woo-yik, jaguh profesional lelaki negara Lee Zijia dan bergu wanita Pelitan M. Tina. Turut tersenarai jaguh berbasikal trek negara Datuk Azizul Hasni Awang dan Ratu Terjun Negara Datuk Pandalila Rinong. Dalam perkembangan sama, Hana menjelaskan ahli jawatankuasa RTG bakal bertemu semua atlet untuk mengenal pasti bentuk bantuan diperlukan. Anggaran perbelanjaan program Road to Gold hanya boleh ditentukan selepas pertemuan bersama semua atlet ini dan akan diumumkan selepas dikemaskini dan dipersetujui oleh jawatankuasa Road to Gold. Jawatankuasa RTG dibarisi Stuart Ramalingam selaku penyelaras dibantu Datuk Nicole David, Datuk Lee Chong Wei dan Datuk Nirmawan Nawawi. Bekas Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Dr. Ramlan Aziz dan bekas pelumba berbasikal trek negara, Josia Ang dilantik sebagai pembantu teknikal. Malaysia tetap menghantar kontijen ke Sukan Olimpik 2024 di Paris, Perancis. Beberapa negara mahu memboikot penganjuran tamasya sukan terbesar dunia itu. Hanayu berkata keputusan jawatankuasa Road to Gold RTG itu selaras dengan ketetapan jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC yang tidak mahu membawa sebarang isu politik ke dalam sukan. We have already made a decision. We will participate in Paris 2024. We don't mix politics with sports. And when our athletes go, when we send them, they're going to give their best. And if they've given their best, then they deserve to win.
Beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, Jerman dan Australia dilaporkan memboikot Sukan Olimpik 2024 susulan keputusan IOC membenarkan penyertaan atlet Rusia dan Belarus di Paris. Pemilik Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menolak pandangan prestasi seorang pemain akan meningkat jika berkelana ke luar negara. Sebaliknya, jelas Tunku Ismail banyak faktor perlu diambil kira termasuk kualiti perlawanan dan tahap kompetitif liga yang disertai. Baginda memberi contoh Titus James, Luqman Hakim Samsudin dan Hadi Fayyad Abdul Razak yang gagal mencipta impak positif meskipun telah lama bermain di luar negara. So ini yang apa yang saya cuba mengatakan. Pemain-pemain semua bagus tetapi tak semestinya main di luar negara saja adalah segala-galanya. Kerana bila dia main di luar negara, tengok dulu kategori liga mana dia main, pasukan mana, peluang mereka dan expose kepada quality matches. Macam di JDT, anda boleh lihat sendiri quality matches dalam friendly game. Kami bukan lawan calang-calang pasukan. Kami lawan Borussia Dortmund. Kami lawan Zenit in Petersburg. Kami lawan Lokomotiv Moskow. Justru baginda meminta penyokong bola sepak negara bersikap realistik dan tidak menilai kualiti seorang pemain berdasarkan pengalaman bermain di luar negara. Dalam pada itu, Tunku Ismail menyifatkan persiapan pramusim di Emirat Arab Bersatu UAE menjadi kunci kejayaan skuad Harimau Selatan ketika ini. Pemain-pemain semua memberi komitmen yang tinggi and coping very very well dengan plan yang kami ada, dan kami harap benda ini dapat kami teruskan sepanjang season untuk lebih konsistensi. JDT cemerlang meledak 30 gol dalam 7 aksi Liga Super dan hanya bolos sekali ketika menentang Kelantan FC. Menjelang Sukan C 2023 di Phnom Penh, Kemboja bulan depan, skuad hoki dalam Dewan Lelaki dan Wanita Negara akan menjalani siri jelajah perlawanan persahabatan di Australia pada 9 hingga 19 April ini sebagai persiapan akhir. Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki dalam Dewan Negara, Muhammad Hanif Cik Halim berkata, siri jelajah itu bakal menjadi medan menguji taktikal pasukan. Dalam 6 friendly game tu, apa yang saya tekankan, apa yang kita training di sini. Okey, apa yang kita training di sini, set play yang kita bincang, yang kita rancang, harap diterjemahkan di sana sebelum kita ke Kemboja. Jadi bila kita terjemahkan di Australia dan kita dapat lihat di situ setakat mana kita punya level. Seramai 15 pemain lelaki serta 14 pemain pasukan wanita bakal mengikuti siri jelajah persahabatan tersebut. Bersama saya, Adam Adli, eksklusif di Stadium RTM 8 dan 9 April ini. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Selamat malam dan salam Malaysia Madani.